السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو واختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم، أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit semakin keras, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit makin teruk. Ini hadis ni cerita dekat-dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak wafat. Apabila sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam ni semakin lorat, semakin teruk, ramailah orang sahabat-sahabat Nabi yang ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Kata dia, fihim Umar bin Al-Khattab, di antara ramai-ramai itu ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masa Nabi nak wafat ni ramai orang ada di rumah Nabi, tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia tak ada. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia ada di rumah dia. Masa tu dia ada di rumah dia. Rumah Sayyidina Abu Bakar ni, kalau daripada Makkah tu jalan nak pergi ke Tabuk tu, on the way nak pergi ke Tabuk tu, di situ rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi semasa Nabi SAW sakit kuat, sakit yang kira-kira nak membawa kepada wafat Nabi SAW ni, ramailah sahabat-sahabat lain ada. Wa fihim, dan di antara yang ada tu ialah Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam duk sakit tu Nabi kata, halumma aktub lakum kitaban la tadilluna ba'da. Nabi kata, mai sini sah. Nabi kata, mai sini sah, mai dekat aku ni. Aku nak bagi satu pesan yang hampa kena tulis pesan ni. Yang pesan ni kalau sekiranya hampa tulis, Nabi kata la tadilluna ba'da. Hampa tak akan sesat sampai bila-bila. Dalam duk sakit teruk, dalam duk sakit kuat, mendekati wafat ni, Nabi SAW ingat nak bagi last punya pesan dekat sahabat-sahabat ni. Maka Nabi panggil, Nabi kata halumu maksudnya mai dekat aku ni. Aku nak bagi satu pesan dekat hampa yang hampa kena tulis. Nabi kata pesan ni, jangan lupa pesan yang aku nak bagi ni. Kerana pesan ni kalau sekiranya hampa ingat, la tadillu, hampa tak tersesat. Faqala Umar, Sidina Umar Al-Khattab, salah seorang yang ada pada masa tu, Umar kata, dia kata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ghalaba alaihi al-wajh wa indakumul Quran hasbuna kitabullah. Umar berpendapat, Sidina Umar dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tengah lorat kata kita ni tengah teruk lah. Sekira-kira dalam keadaan nazak nak mati. Jadi Umar berpendapat dalam keadaan Nabi nazak ni, dalam keadaan Nabi duk lorat ni, dalam keadaan Nabi ni nampak macam akhir-akhir hayat ni, Umar berpendapat tak usah kacau Nabi. Umar berpendapat tak usah kacau Nabi. Jadi walaupun Nabi panggil, Nabi kata halumu, mai duduk dekat dengan aku nak bagi satu pesan akhir dekat hampa. Walaupun Nabi kata lagu tu, Umar kata tak usah. Sebab apa? Sebab Nabi ni qad ghalaba alaihi alwajh, telah menyelubungi Nabi ni kepayahan nak mati. So dalam keadaan macam tu, Umar kata tak usah kacau Nabi. Lagipun wa indakumul Quran, Umar kata lagipun di sisi hampa semua Quran sudah ada. Dia kata Quran sudah turun lengkap, Quran sudah turun sampai habis. Quran Allah sudah seal, turun Quran ni Allah sudah seal dengan satu ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini telah turun dah Quran yang lengkap untuk hampa semua. Islam sudah jadi satu agama yang sempurna, maka tak perlu kepada apa-apa lagi dah. Jadi Umar kata oleh kerana Quran sudah lengkap, Nabi kata mai dekat dia nak bagi lagi satu pesan penghabis, tak payahlah. Umar kata kerana kita akan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kata hasbuna kitabullah, cukuplah. Dia kata kitab Allah, Quran ada dekat kita, cukuplah. Jangan kacau Nabi dalam keadaan macam ni. Umar kata macam tu. Kata hadis tu, fakhtalafa ahlul bait, ahli keluarga Nabi sendiri khilaf, telah berselisih pendapat tentang benda ni. Sebahagian daripada kaum keluarga Nabi kata betul juga apa yang Umar kata, Quran sudah ada, semua sudah lengkap dekat kita, jangan kacau Nabi dalam waktu yang macam ni. Tapi ada sebahagian daripada ahli keluarga Nabi yang berpendapat, mereka kata dah Nabi panggil kena pergilah. Tahkah ada sungguh satu dua lagi pesan penghabis yang penting yang Nabi nak bagi. Maka ikhtilaflah di kalangan orang yang ada di rumah Nabi pada masa itu. Sebahagian setuju dengan Sayyidina Umar, sebahagian tak setuju, jadi macam tu. Fakhtasamu, sampai jadi berbalah. Sayyidina Umar dengan pendapat dia, ada orang sokong dia. Ada segolongan lagi dengan pendapat mereka, ada orang sokong mereka. Maka jadi ikhtisam, jadi berbalah, sampai jadi bertengkar di antara sama-sama yang ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Faminhum man yaqul qarribu yaktub lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban
lan tadillu ba'da. Sebahagian kata dah Nabi panggil, qaribu, pi duduk dekat dengan Nabi. Nabi panggil. Kalau Nabi panggil, kita kena dengar apa yang Nabi kata. Nabi panggil pi dekat dia, kita kena pi dekat dia. Sebahagian ingat macam tu. Pasal apa? Pasal Nabi kata yaktub lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban lan tadillu ba'da. Pasal Nabi kata mai dekat dia, dia nak bagi satu pesan yang kalau pesan tu hampa ingat betul-betul, hampa tak sesat sampai bila-bila. Bermakna ini penting. Bermakna kita kena pi dekat Nabi. Bermakna kita kena dengar apa Nabi nak kata. Bermakna Nabi suruh kita tulis apa pesan dia, kita kena tulis apa pesan dia. Apa yang Nabi kata kita kena dengar. Itu pendapat sebahagian. Wa minhum man yaqul ma qala Umar. Ada sebahagian lagi setuju dengan pendapat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Falamma aktharu al-laghwa wal ikhtilaf عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. Bila hang kata lagu ni, aku kata lagu ni, aku kata macam ni, hang kata macam ni, duduk jadi ramai di situ. Tiba-tiba Nabi sudah marah. Tiba-tiba Nabi sudah marah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata qumu. Nabi kata hampa bangkit, jauh pada aku. Nabi marah. Bila duk bunyi macam ni, dia ni kata apa yang Umar kata betul, kau ni kata tapi Nabi panggil, baiklah kita pergi dengar apa Nabi kata. Nabi duk dengar yang ni semua. Nabi dia jadi rimah. Maka Nabi SAW dia tempit sekali. Dia kata qumu. Dia kata hampa bangkit, hampa pergi jauh pada aku. Qala Ubaidullah fakana ibn Abbas yaqul inna ar-raziyah كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata sesungguhnya rugi besarlah bagi orang Islam kerana dia gagal tulis apa yang nak dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi SAW mengakhiri hayat dia. Dan kata dia, kerana ribut yang mereka buat di tepi Nabi itulah mereka menjadi orang yang rugi besar. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu hadisnya. Jadi pengajaran daripada hadis ni ialah apa? Yang pertama sekali, riuh rendah ni tak membawa untung pada siapa-siapa. Riuh rendah ni dia tak membawa untung dan dia tak membawa baik kepada siapa-siapa. Kok mana jalan pun kita elak daripada jadi riuh rendah. Kerana apa yang berlaku ketika wafat Nabi SAW, riuh rendah tu menyebabkan Nabi SAW murka, Nabi jadi marah. Dan riuh rendah tu menyebabkan satu pesan Nabi SAW sudah terlepas daripada diambil dan dikutip oleh sesiapa. Walaupun ada 2-3 hadis lagi yang main yang menceritakan kata dua orang sahabat merapati Nabi, mendekati Nabi SAW dan sempat mendengar sikit pesan Nabi SAW. Di antaranya ialah Ali bin Abi Talib dan di antaranya ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Jadi ada hadis yang menceritakan dua orang sahabat ni selepas daripada riuh rendah tu, selepas daripada Nabi marah tu, dua orang ni pergi dekat dengan Nabi SAW dan Nabi ada sebut dua perkara kepada dua orang ni. Dua perkara itu ialah, ini dalam hadis lain, dia kata dua perkara itu ialah, yang pertama Nabi pesan supaya dengan ahlul bait, dengan ahli keluarga dia hendaklah buat baik. Dengan ahli keluarga dia hendaklah buat baik. Ahli keluarga Nabi ialah anak cucu Nabi. Itu yang pasti. Sebahagian ulama berpendapat berdasarkan hadis juga, termasuk dalam ahli keluarga Nabi ialah isteri-isteri Nabi. Ada dalam hadis lain pula kata termasuk di dalam ahlul bait, di dalam ahli keluarga Nabi juga ialah beberapa orang
yang disebut dan diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, dan di antaranya ialah Usamah bin Zaid, anak kepada Zaid bin Harithah, juga termasuk di dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka minna insanun masahahu bi yaminihi thumma qala idhhabil ba'sa rabban nas washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'un la yughadiru saqama. Falamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thaqula akhadtu bi yadihi la asna'a bihi nahwa ma kana yasna' fantaza'a yadahu min yadi thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir li waj'alni ma'ar rafiqil a'la. Qalat fadhahabtu anzur fa idza huwa qad qada, atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila siapa-siapa sakit, Nabi ni apabila siapa-siapa sakit, anak bini dia sakit, sahabat dia sakit, siapa-siapa yang dia kenal sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pergi ziarah orang tu. Bila sampai di sana, kata Aisyah, masahahu bi yaminihi, Nabi akan sapu tempat sakit tu dengan tangan dia. Ini Nabi. Bila ada siapa-siapa yang Nabi kenal sakit, dimaklumkan kepada Nabi, Nabi akan ziarah. Nabi bila sampai di rumah orang sakit ni, Nabi tengok sakit apa, mana tempat sakit, Nabi akan sapu dengan tangan dia yang mulia. Tuan-tuan kena ingat, yang kata Nabi ini ittifaq jumhur ulama, sepakat semua ulama mengatakan Nabi SAW ni ujung rambut sampai ujung kaki penuh keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni kata Nabi. Nabi ini ujung rambut sampai ujung kaki ada keberkatan dia. Seorat rambut Nabi pun ada keberkatan dia. Sebab kita baca dia dalam kisah para sahabat, Anas bin Malik, sahabat Nabi yang juga khadam Nabi, 10 tahun berkhidmat untuk Nabi. Dia bila Nabi potong rambut Nabi dia ambil simpan. Bila Nabi wafat, Anas masih muda lagi. Rambut Nabi ni orang duk main minta. Dia bagi selai sampai tinggal selai dekat dia, habis dia bagi ke orang rambut Nabi ni. Ketika Anas bin Malik nak mati, dia pesan tinggal. Dia kata letakkan rambut Nabi di bawah lidah dia sewaktu nak dikebumikan dia. Benda ni dicatatkan di dalam kitab. Maka dia ambil sempena daripada catatan-catatan sahabat-sahabat yang macam ni semua. Maka jumhur ulama memutuskan bahawa Nabi SAW adalah manusia yang penuh keberkatan. Ujung rambut sampai ujung kaki, diri Nabi itu penuh keberkatan yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala pada dia. Ini Nabi. Maka Nabi SAW bila ada sahabat-sahabat sakit, Nabi pergi ziarah. Nabi akan sapu, masahahu biyamini. Nabi sapu dengan tangan kanan dia mana-mana tempat yang sakit. Kemudian Nabi berdoa. Nabi kata, izhabil ba'sa. Nabi kata, ya Allah, bagi pi buanglah segala sakit yang ada pada orang ni. Rabban nas, wahai Tuhan manusia. Ya Allah, Tuhan segala manusia, bagi pi buang sakit daripada orang yang sakit ni. Washfi, ya Allah, sembuhkanlah dia ni. Anta syafi, ya Allah, engkau lah Tuhan maha penyembuh. La shifaa illa shifaa'uk, tidak ada penawar melainkan penawar engkau ya Allah. Shifaa'un la yughadiru saqama, penawar yang akan memberi sembuh dan tidak akan meninggal bekas sakit sikit pun pada orang-orang yang sakit ini.
Kata dia, falamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, tapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sakit. Bila orang sakit, Nabi buat macam tu. Nabi pegang tempat sakit tu, Nabi baca doa, minta supaya Allah keluarkan penyakit daripada orang ni. Nabi sebut, kata, ya Allah, sembuhkanlah orang ni, Engkau Tuhan yang Maha Penyembuh. Tidak ada penawar yang lebih baik daripada penawar yang ada di sisimu, ya Allah. Nabi doa macam tu. Aisyah kata, apabila Nabi SAW sendiri sakit, wasaqula, dan sakit Nabi semakin teruk. Ni dekat nak wafat betul-betul. Hadis tadi, Nabi sakit teruk nak wafat. Hak ni betul-betul last minute, Nabi betul-betul nak wafat. Bila keadaan Nabi macam tu, Aisyah kata, akhadtu biyadih. Dia ambil tangan Nabi pegang. Dalam keadaan Nabi duk nampak macam nak bercerai nyawa ni. Aisyah ambil tangan Nabi, dia pegang tangan Nabi, bagi pegang macam tu. Kata dia, la asna'a bihi nahwa ma kana yasna'. Aku nak buat macam mana Nabi buat dekat orang lain apabila orang lain sakit. Ambil tangan Nabi, pegang lagu tu. Aisyah pegang tangan Nabi dua-dua, tok macam tu. Fantaza'a yadahu min yadi. Tiba-tiba Nabi tarik tangan dia. Aisyah pegang tangan Nabi, angkat buat lagu tu, nak baca apa yang Nabi duk biasa baca, nak sapu ke badan Nabi sendiri dengan tangan Nabi. Tiba-tiba Nabi tarik tangan dia daripada pegangan Aisyah radhiyallahu anha ni. Summa qala, kemudian Nabi sebut, Nabi kata, Allahumma ufirli, ya Allah ampunkan aku. Nabi doa dekat-dekat nak mati tu, Allahumma ufirli, ya Allah ampunkan aku. Waj'alni ma'ar rafiqil a'la. Ya Allah, jadikanlah aku ni bersama dengan hamba-hamba Kau yang tinggi-tinggi. Nabi tahu dah dia nak mati. Lagi sedetik, lagi 2 detik lagi Nabi nak mati. Nabi minta macam tu. Terus ada doa apa dah, tak mau dah nak. Nabi kira nak minta dekat Tuhan, ya Allah ampunkan aku. Ya Allah, jadikanlah aku ni bersama dengan hamba-hamba-Mu yang tinggal di tempat yang tinggi-tinggi. Kemudian kata Aisyah, fazahabtu anzur. Habis Nabi sebut macam tu, tak bunyi suara Nabi. Aisyah kata, aku tengok Nabi. Aku tengok Nabi, fa iza huwa qad qada. Nabi sudah tiada lagi. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat macam mana yang Allah bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat nak mati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1, muka surat 125. Muka surat 125, kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Kita masuk di sini, dia kata kisah Yahudi jadi kafir. Bagi kita lah ni, bila sebut Yahudi kita kata kafir. Dah. Yahudi ni dulu mereka beriman dengan Allah pasal mereka ikut kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Orang Yahudi ini umat Nabi Musa. Allah buat turun dekat Nabi Musa kitab Taurat. Maka orang Yahudi ini bangsa. Orang Yahudi ini mereka ikut Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, bermakna mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahudi yang pada mulanya beriman kepada Allah, beriman dengan kitab Taurat, kemudiannya jadi kafir. Cuba kita baca. Dia kata, dan turun ayat ini pada Yahudi. Ini ayat 90 surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum. Maksudnya bahawasanya segala orang kafir dengan Isa, kemudian daripada beriman mereka itu dengan Musa. Tuan-tuan, ini orang Yahudi. Orang Yahudi beriman dengan Nabi Musa. Bila Nabi Musa wafat, kemudiannya main Nabi Isa, turun pula kitab Injil. Mereka tak mau ikut Nabi Isa. Mereka nak ikut juga hak lama. Sedangkan bila turun main Nabi baru, kena ikut ajaran yang baru. Demikianlah halnya bila main Nabi Muhammad turun Quran, Taurat pun tak boleh pakai dah, Injil pun tak boleh pakai dah. Semua tu dimansuhkan
Semua orang kena pakai Quran. Tapi apa yang berlaku kepada orang Yahudi, dia beriman dengan kitab Taurat. Tak apalah masa Nabi Musa ada. Tapi bila Nabi Musa tak ada, mai pula Nabi Isa, turun pula kitab Injil. Mereka kena beriman. Kata Nabi Allah Isa alaihi salam itu Nabi. Mereka tak boleh terima benda tu. Mereka kata Nabi ini Musa saja. Isa bukan Nabi. Apabila mengingkari Nabi Allah Isa, maka mereka kafir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal dalam Taurat pun dah bagi tahu dah kata Nabi Isa akan mai. Pasal dalam Taurat dah bagi tahu dah kata Nabi Muhammad akan mai. Maka depa tolak Nabi Isa, depa tolak Nabi Muhammad, bermakna depa tolak Taurat. Depa sebenarnya sudah kafir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bertambah mereka itu kufur dengan Muhammad itu. Depa percaya Nabi Isa kepada Nabi Musa, depa percaya kepada Taurat. Bila main Nabi Isa, mereka tak percaya, mereka dah kafir. Bila main Nabi Muhammad, mereka tak percaya, maka bertambah kafir mereka. Ini yang berlaku kepada orang-orang Yahudi. Maka tiada terima taubat mereka itu apabila ghargharah. Itu perkataan tu dia panggil ghargharah. Maksudnya nyawa sampai direngkung. Tuan-tuan kalau ada di tepi orang nak mati, tuan-tuan boleh dengar ni. Yang kata nyawa di ghargharah ni, tuan-tuan boleh dengar. Semua orang nak mati lebih kurang macam tu aja. Dia akan menapah tu, dia akan menapah bunyi macam kita minum air dalam gelas pakai straw. Air bila nak habis tu dia bunyi gar-gar-gar-gar. Air dah nak habis. Nyawa nak habis pun dia bunyi macam tu. Dia bunyi di gar-garah tu. Dia bunyi. Tu bunyi tu bukan mengeruh. Bunyi tu bunyi nak habis umur. Maka dalam agama dia kata apa? Apabila nyawa sudah sampai di gar-garah, dah ada bunyi, masa tu taubat sudah tak diterima lagi. Maka dia bagi tahu di sini, dia kata kemudian bertambah mereka itu kufur dengan Muhammad, maka tiada terima taubat mereka itu apabila nyawa sudah di gar-garah, yakni nyawa sudah di halqum, maka mati kafir mereka itu. Yang ni kita takut. Firman Allah, wa ulaika humud dallun, dan bermula mereka itulah orang yang sesat sekaliannya. Tuan-tuan, apa pun sebelum masa tu. Sebelum masa tu, nak menyesal, nak berubah, nak buat baik, nak apa, nak beriman, nak apa pun, sebelum masa tu. Bila dah mai masa tu, taubat sudah tidak berguna lagi. Firman Allah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Yang ni jaga baik. Bahawasanya segala mereka yang kafir dan yang mati mereka itu dalam kafir, maka tiada diterima daripada seorang pun daripada mereka itu, walaupun sepenuh bumi emas, jika ditebus dengan dia. Manusia ni bila mati kafir, kalau dia ada harta penuh muka bumi ni, harta dia semua. Manusia ni kalau dia mati kafir, tetapi dia orang kaya, penuh muka bumi ni penuh dengan emas dia punya. Kalau dia nak tolak emas itu, nak kontra, nak bawa diri dia daripada neraka mai ke syurga, Tuhan kata aku tak terima. Tuan-tuan bayang tengok, siapa dia manusia atas dunia ni yang kaya, yang kekayaan dia kalau sekiranya beli emas, emas tu boleh tabung penuh muka bumi. Siapa dia? Tak ada orang kaya macam tu. Kaya macam mana pun manusia dalam muka bumi ni, tak kaya sampai macam yang Tuhan sebut ni. Tuhan sebut ni cukup mubalarah. Orang Arab kata cukup tinggi punya. Tuhan nak bagi tahu kata hang kaya macam mana pun, kalau hang mati kafir, hang tak boleh lepas daripada neraka aku. Hang kaya macam mana pun, kalau hang mati kafir, aku dah bubuh hang dalam neraka. Hang nak keluar diri hang daripada neraka, nak mai ke dalam syurga, hang nak tebus diri hang daripada kena neraka ni dengan banyak mana harta pun, Tuhan kata aku tak terima. Makna dia apa tuan-tuan? Makna dia hidayah Allah ni, dia mahal dia sampai tak boleh nak value berapa mahal dia. Ni hidayah Allah ni, kita jadi orang Islam, kita jadi orang Islam yang beriman kepada Allah, kita jadi orang Islam yang main masjid, kita jadi orang Islam yang teringat nak baca Quran, kita jadi orang Islam yang nak ambil tahu pasal hukum hakam agama, kita jadi orang Islam hak nak mengaji, nak ambil tahu pesan Nabi. Ni hak kita duk rasa, hak kita duk lalui, hak kita duk hayati lah ni maneh Islam iman yang duk ada kat kita lah ni cukup mahal.
Mahal dia macam mana? Kalau kita nak value apa yang Tuhan bagi kat kita ni, kita nak nilai apa yang Tuhan bagi kat kita lah ni, tak ada nilai dah. Mah sepenuh bumi pun bukan nilai kepada Islam, kepada iman yang Allah bagi kat kita lah ni. Maka dalam ayat ni Tuhan sebut terang-terang, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang kafir yang mati depa tu dalam keadaan kafir, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau istada bih. Allah tak terima kalau mereka nak tebus diri daripada neraka, walaupun nak tebus dengan emas sepenuh bumi, Allah tidak akan terima. Firman Allah, ulaika lahum azabun alim. Bermula mereka itu, bagi mereka itu azab yang sangat-sangat sakit. Tuhan kata bukan takat aku tak terima hampa nak tebus diri hampa keluar neraka dengan nak bayar kekayaan macam tu dekat Tuhan, Tuhan tak mau terima. Bukan takat tu aja. Tuhan kata aku akan pastikan hampa kena azab yang cukup sakit. Azabun alim, maksudnya azab yang cukup pedih. Maksud dia kata ulama tafsir, tidak ada azab seumpama tu di atas muka bumi ni. Tidak ada azab seumpama tu yang manusia boleh bayang dalam hati dia. Dekat mana manusia bayang, bukan itu kepedihan yang ada di sana, bahkan lebih daripada tu. Ini Tuhan janji kepada orang yang bantah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa ma lakum min nasirin. Tak cukup dengan Tuhan kata dia tak terima tebusan, tak cukup Tuhan kata dia akan bagi azab pedih, Tuhan kata lagi, dia kata wa ma lahum min nasirin, dan tiada bagi mereka itu seorang pun yang dapat tolong melepaskan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata tak ada siapa boleh tolong orang ni daripada lepas daripada neraka. Tuan, atas dunia kita ada banyak jalan, tuan. Boleh lagi ketiak foto, ketiak kau ni minta tolong kau orang. Akhirat tak ada siapa boleh tolong kita. Satu-satunya kuasa yang boleh tolong kita di akhirat ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita bermasalah dengan Allah, tak ada siapa boleh tolong kita, kerana kuasa mutlak pada hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau baca dalam hadis, di padang mahsyar lagi dah Tuhan dah start tunjuk takabur dia. Takabur ni ada perkataan kabir, besar. Takabur maksud besar diri. Tuhan saja, Allah sahaja yang layak bersifat dengan sifat takabur. Sifat besar diri ni Allah saja yang boleh ada sifat tu. Makhluk Allah tidak boleh takabur. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan sifat takabur dia di padang mahsyar, Tuhan akan tanya orang yang ada di mahsyar, semua manusia daripada Nabi Adam sampai orang yang penghabis sekali beranak sebelum kiamat, dia ada di mahsyar pada masa tu. Tuhan tanya, aina mulukul ard? Tuhan tanya, mana dia raja-raja di atas muka bumi dulu, mana? Tuhan kata. Pasal apa? Pasal pada hari itu Maliki Yaumiddin, Allah sahaja raja yang memiliki hari akhirat. Dalam hadis disebut, Tuhan tanya, aina mulukul ard? Mana dia raja atas muka bumi dulu? Mana? Tak ada siapa berani angkat muka nak jawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu Allah menunjukkan takabur dia. Dia menunjukkan besar dia di depan makhluk dia semua. Firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maksudnya, maka tiada kami dapat akan pahala kebajikan, tiada kamu dapat akan pahala kebajikan syurga itu sehinggalah kamu sedekah daripada barang harta yang kamu kasih. Itu dia. Ayat ni dia ada cerita panjang. Bila turun ayat ni, ayat Allah Subhanahu wa taala kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tuhan kata satu orang tu tak akan dapat albir, tidak akan dapat kebaikan, tidak akan dapat syurga, melainkan sehinggalah dia ada satu perasaan dalam diri dia. Apa benda harta yang dia paling sayang, harta tu dia sanggup sedekah, maka Allah janji dia tentu dapat syurga. Nak habaq kata manusia ni dia nak kena sampai tahap tu. Tahap apa?
tahap dia sanggup berkorban untuk Allah ni apa saja. Manusia paling sayang apa? Kalau manusia paling sayang nyawa dia, dia sanggup habis nyawa untuk agama. Kalau manusia paling sayang apa? Harta benda dia yang dia sayang. Benda dia paling sayang tu, dia boleh bagi ke orang. Dia mencapai tahap layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, ayat ni simple aja. Cukup bahaya. Pasal apa? Pasal kita sendiri nak memenuhi ayat yang sejengkal ni, tak boleh. Dengan sifat yang ada kat kita, dengan nafsu yang menguasai diri kita, dengan syahwat yang penuh dalam diri kita ni, dengan sayang kebendaan yang ada dalam diri kita ni, kita nak memenuhi kehendak ayat ni, dia tak sampai. Kita nak derma sekupang untuk masjid pun duk terlupa banyak kali dah. Kita nak derma RM1, kita berasa kita rugi. Kita nak bagi RM10, kita rasa macam mana kita nak memenuhi kehendak ayat ni. Orang yang boleh hilangkan rasa kasih kepada kebendaan dia ni, dia tengok orang ni patut dibantu, dia bantu. Dia tak boleh nak bantu 1000, dia bantu 500. Tak boleh dia bagi 100. Tak boleh dia bagi 50. Tak boleh dia bagi 10. Tak boleh dia bagi RM5. Tak boleh dia bagi RM1. Dekat mana dia boleh, dia bantu. Dia ada sifat ni, dia ada harapan untuk menjadi orang yang dapat memenuhi ayat ni. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Talha. Abu Talha radhiyallahu anhu, dia orang Ansar. Dia orang Madinah, orang Ansar. Dia di antara orang kaya di Madinah. Abu Talha nama dia. Dia antara orang kaya di Madinah. Bila turun ayat ni, Abu Talha ni duduk tak senang. Pasal dia orang kaya. Dia duduk tak tenang. Dia duduk berasa Allah. Dia kata aku berasa aku buat banyak dah. Abu Talha ni bukan kecil anak tuan-tuan. Banyak cerita Abu Talha ni. Sahabat Nabi yang kenamaan. Sahabat Nabi yang ada nama. Dicatatkan cerita dia di dalam kisah para sahabat. Abu Talha ni bila turun ayat yang Allah kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hampa tak akan dapat mencapai kebaikan, tak akan dapat mencapai syurga tu selagi mana hampa tak sanggup infak benda yang hampa sayang. Bila turun ayat ni, Abu Talha tak boleh tidur. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Bila sampai depan Nabi, Abu Talha kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku ada banyak harta. Dia kata, Tuan pun tahu harta yang aku paling sayang apa? Dia kata, aku paling sayang, dia tunjuk arah kiblat Masjid Nabawi. Arah kiblat Masjid Nabawi itu ada satu kebun kurma, nama dia Bayruha. Bayruha nama dia. Kebun kurma tu kebun kurma yang paling cantik dalam Madinah. Sehingga kan Nabi SAW sendiri pun memang Nabi selalu pergi kebun kurma dia. Dan Abu Talha cukup bangga pasal Nabi suka pergi ke kebun kurma dia. Nabi suka pergi situ, Nabi makan buah korma dia, Nabi minum air daripada anak sungai yang mengalir di dalam kebun korma Bayruha ini. Nabi cukup suka dekat kebun korma Bayruha, kepunyaan Abu Talha ini. Oleh kerana Nabi cukup suka kebun tu, Abu Talha cukup suka kebun tu. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ayat sudah turun. Tidak mencapai syurga selagi mana tak sanggup sedekah benda yang paling kamu sayang. Dia kata, ya Rasulullah, Bayruha itu yang paling aku sayang dalam hidup aku. Aku infak kebun itu fi sabilillah. Dia kata. Tuan-tuan, yang kata sahabat Nabi ni tuan-tuan, bukan cerita dongeng depa ni. Bukan cerita dongeng depa ni. Bila mai perang, sahabat-sahabat bagi sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nak bagi semua. Nabi kata, dah hang tinggal apa dekat hang? Abu Bakar kata, aku tinggalkan Allah dan Rasul kepada keluarga aku. Depa punya makam tu macam tu. Abu Talha ni bila dia kata macam tu, dia kata, ya Rasulullah, Tuan pun tahu itulah benda yang paling aku sayang dalam dunia ni. Aku infak benda tu fi sabilillah. Nabi bila dengar yang tu, Nabi kata dekat dia, bah. Nabi kata, zalika malun rabih. Nabi kata. Bah maksud dia bagus. Nabi kata kat dia, bagus pasal apa? Pasal hang sanggup menyambut cabaran ayat tu. Nabi kata dekat dia, bagus. Nabi kata dekat dia, zalika malun rabih. Nabi kata itu adalah harta yang menguntungkan. Nabi kata, tetapi Nabi kata,
aku menasihatkan kepada engkau wahai Abu Talha, bagilah kebun tu kepada keluarga engkau. Nabi tak terima infak dia, tetapi Abu Talha telah mencapai kehendak ayat tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu ayat yang kita baca tadi. Firman Allah, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Maka akan barang mana yang kamu sedekah daripada sesuatu, maka Allah Ta'ala dengan dia amat mengetahui, maka membalas Allah atasnya. Kita bagi sedekah apa pun tuan-tuan, kita tak boleh nak sampai ke tahap Abu Talha. Kita tak boleh sampai takat mana kita boleh bagi. Kita bagi, Allah tahu, dan Allah membalas pemberian kita. Nak pi tahap tu tak boleh nak pi orang macam kita ni. Tapi takat mana kita boleh? Tak boleh sampai nak bagi macam Abu Talha bagi. Kita bagi RM50. Alhamdulillah, Allah membalas apa yang kita bagi. Tak boleh nak bagi sampai RM50. Boleh bagi 5 kupang aja. 5 kupang Allah membalas kebaikan yang kita buat tu. Demikian yang dimaksudkan oleh ayat itu. Dia kata dan turun, ni ayat yang berikut ni pula. Dia kata dan turun tak kala dikata orang tiada makan daging unta dan laban, yakni susu. Ni pula ada sekumpulan orang Yahudi mai kepada Nabi SAW. Bila mai, mereka pergi jumpa Nabi, bahawa engkau dakwa, kata engkau atas agama Ibrahim. Mereka kata dekat Nabi Muhammad, Yahudi mai jumpa Nabi, mereka kata kat Nabi Muhammad, mereka kata Muhammad, hang kata hang ni ikut agama Nabi Ibrahim, dan adalah Ibrahim tiada makan daging unta dan tiada makan labannya. Dia kata hang tahu tak, kalau betul hang ikut agama Nabi Ibrahim, hang tahu tak, orang-orang Yahudi kata, Muhammad, hang tahu tak, kata Nabi Ibrahim dia tak makan daging unta dan dia tak makan susu unta. Hang kata hang ikut agama Nabi Ibrahim, tapi hang makan daging unta, hang minum susu unta. Macam mana ni? Betul ke hang ikut agama Nabi Ibrahim? Ini ceritanya. Maka jadi benda ni. Firman Allah, kullu ta'am kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsih. Dia kata sekalian makanan itu halal bagi Bani Israel, yakni keturunan Nabi Yaqub. Bani Israel Yahudi ni asal-asal keturunan Nabi Yaqub. Pada mulanya semua halal bagi keturunan Nabi Yaqub, bagi Bani Israel ini, melainkan barang yang mengharamkan oleh Israel atas dirinya. Israel itu ialah Nabi Yaqub, itulah juga dipanggil dia ni dengan nama Israel. Bani Israel maksudnya keturunan Israel, keturunan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub alaihi salam ni, dia pada mulanya dia makan belaka. Benda-benda yang Allah halalkan dia makan belaka. Termasuklah daging unta, termasuklah susu unta. Sehinggalah berlaku satu cerita kepada dia, iaitu ketika datang baginya, yakni bagi Yaqub, bagi Nabi Yaqub itu penyakit irqan nasal. Irqan nasal, iaitu penyakit peracut di paha. Peracut ni apa? Dia macam bisui lah. Macam bisui, dia jadi bengkak lagu tu, tapi dia ada lebih daripada satu mata. Kalau bisui dia ada satu punat. Peracut ni dia boleh jadi sampai 2, 3, sampai 4, 5 punat pun biasa jadi dekat setengah orang. Yang tu dia panggil penyakit peracut. Katanya Nabi Allah Yaqub alaihi salam pernah kena penyakit peracut ni. Dia naik macam bisui di paha dia. Ubatnya ialah minyak, yakni lemak daripada pungkok kibas. Pungkok pula dia tulis orang ni. Pasal pengarang kitab ni orang Aluk Stang, orang Kedah. Jadi dia rasa sangat selesa dengan perkataan pungkok itu. Kan? Jadi kalau dia sebut lemak buntut kibas, tak apa sedap dengar. Bagi orang utara, bila dia sebut pungkok kibas, bunyi itu kejap. Kan? Jadi dia bagi tahu di sini, dia kata dia tu kena penyakit peracut ni, punya duk buat macam-macam ubat, punya duk tak mau nak jadi. Dia pakai ubat minyak daripada lemak apa nama kibas dan sebagainya, minum selama 3 pagi. Dia kata, maka bernazar Yaqub, jika sembuh tiada makan unta, maka diharamkan ke atas mereka itu. Ini satu riwayat. Ada satu riwayat lagi kata pula, apabila Nabi Yaqub kena penyakit tu, dia berubat ni merata, bubuh ubat macam-macam, tak mau baik. Sehinggalah dia ambil lemak daripada unta. Dia ambil, dia sapu, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala lega. Bila lega tu dia bernazar, dia kata aku tak mau makan dah. Dia kata
unta ni dan juga susu unta. Dia kata, aku tak mau makan dah. Kerana nazak dia tu, dia stop daripada makan daging unta dan susu unta. Dan keturunan dia juga tak makan daging unta dan susu unta. Ini yang berlaku, dia kata. Min qabli an tunazzalat Taurah. Daripada dahulu, yakni sebelum bahawa diturun akan Taurat lagi. Benda ni berlaku sebelum Taurat diturunkan. Benda ni berlaku. Dia bernazak tak mau makan daging unta, susu unta ni sebelum Taurat diturunkan kepada dia. Maka yang demikian itu kemudian daripada Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu pada dia lagi. Nabi Yaqub ni kemudian daripada Nabi Ibrahim. Jadi macam mana pula orang Yahudi mai kata Nabi Ibrahim tak makan daging unta? Ini bohong. Yang tak makan daging unta ni Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni dia selepas Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim ni makan belaka, unta, susu unta semua makan. Tiba-tiba Yahudi kata Nabi Ibrahim tak makan unta. Maka ini satu pembohongan. Dan Allah menjelaskan bohong Yahudi ini di dalam Al-Quran. Maka tiada haram pada masanya. Pada masa Nabi Ibrahim daging unta tidak diharamkan. Seperti yang disangkakan mereka itu. Macam mana yang disangka oleh orang Yahudi yang pergi jumpa Nabi SAW tadi. Yahudi yang kata dekat Nabi Muhammad, hang kata agama hang ni lanjutan daripada agama Nabi Ibrahim. Pasal apa hang dan orang-orang yang ikut hang makan daging unta dan susu unta, sedangkan Nabi Ibrahim tak makan daging unta dan susu unta? Tuhan bagi tahu kata apa? Nabi Ibrahim makan daging dan susu unta. Yang tak makan daging dan susu unta ni ialah Nabi Yaqub, bukan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Yaqub tak makan ni pun bukan kerana Allah larang, tapi kerana nazar dia. Dia tak mau makan, maka dia tak makan benda tu. Benda ni dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian itu kemudian daripada Ibrahim. Dan tiada haram pada masa Ibrahim seperti yang disangka oleh Yahudi. Firman Allah, qul, kata olehmu wahai Muhammad, fa'atu bit-Taurah fatluha in kuntum sadiqin. Maka bawa datang oleh kamu dengan Taurat. Nabi cabar terus. Bila mereka kata Nabi Ibrahim tak makan daging unta, tak makan susu unta, Allah suruh Nabi SAW cabar orang Yahudi. Fa'atu bit-Taurah fatluha in kuntum sadiqin. Nabi kata maka bawa mai oleh kamu dengan kitab Taurat itu. Kalau betul kitab Taurat kata Nabi Ibrahim tak makan unta, mana dia kitab Taurat hampa bawa mai? Nabi kata aku nak tengok. Betulkah ada kata macam tu? Maka baca oleh kamu akan dia. Nabi kata bawa mai Taurat dan baca depan aku. Aku nak dengar ayat mana yang kata Nabi Ibrahim tak makan unta ni. Jika ada kamu itu benar sekalian. Kalau betul dakwaan hampa, bawa mai kitab hampa baca. Aku nak dengar. Nabi kata. Maka tercengang mereka itu. Dan tiada datang mereka itu dengannya, yakni dengan Taurat. Mereka bila dengar macam tu, mereka pakai berhenti tentu saja. Pasal apa? Pasal memang dalam Taurat tak ada sebut macam mereka kata. Contoh kalau baca dalam hadis Sahih Muslim, ada lagi satu cerita. Apabila satu laki-laki dan satu perempuan Yahudi berzina. Satu laki-laki dan satu perempuan Yahudi. Laki-laki ni pun dah kahwin, perempuan ni pun dah kahwin. Mereka ni pergi berzina. Laki-laki pergi berzina dengan perempuan yang dua-dua pun dah kahwin. Benda ni dibawa ke depan ulama Yahudi mereka. Maka ulama Yahudi ni menjatuh hukum. Hukum apa? Hukum suruh coreng muka mereka ni dua orang. Coreng tak? Suruh bagi berlemuh muka dua orang ni. Ambil kotoran, lumuk di muka hak jantan ni, lumuk kotoran di muka perempuan ni. Kemudian boh di atas unta bagi belaga belakang. Laki-laki menghadap utara, hak perempuan menghadap selatan. Arak mereka ni. Bawa mereka ni belarak di dalam Madinah. Itu hukuman ke atas penzina daripada orang Yahudi. Penzina yang sudah kahwin. Bila benda tu jadi macam tu, ada sebahagian daripada orang-orang Yahudi juga yang tak puas hati. Mereka kata ni hukum apa macam ni. Maka benda ni diadukan kepada Nabi SAW. Nabi masa tu sudah memerintah Madinah. Walaupun Yahudi ada satu kelompok yang besar di Madinah, tetapi mereka tunduk. Mereka tunduk di bawah pemerintahan Nabi. Tunduk dalam arti kata terima Nabi sebagai ketua. Bila ada masalah ataupun perbalahan di antara puak-puak Yahudi. Yahudi masa tu ada 3 puak. Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraizah. Sama-sama mereka ni bergaduh. Tak pernah jumpa penyelesaian. Bila jadi macam ni, kes dibawa ke depan Nabi SAW. Macam ni juga Nabi selesai masalah dia.
Nabi kata siapa yang jatuh hukum suruh corang, suruh lumuk kotok di muka jantan dengan perempuan, suruh belarak naik menatang pusing dalam pekan ni, siapa yang jatuh hukum ni? Mereka beritahu kata Tuan Alim, mereka bagi jatuh. Nabi kata panggil Tuan Alim hang, suruh dia bawa kitab Taurat, dia bawa mai sekali. Nabi kata. Maka dibawa mai ke depan Nabi SAW. Nabi kata buka dan baca. Nabi kata buka dan baca. Aku nak dengar ayat Taurat yang kata hukum dia suruh corang muka, suruh belarak atas natang ni. Baca depan aku. Dia ni baca-baca. Bila sampai tang ayat tu, dia tutup dengan tangan baju dia. Bila mai tang ayat hukum ke atas penzina yang sudah kahwin ni, dia tutup dengan lengan baju dia. Nabi kata angkat tangan baju. Angkat. Ini cerita adalah hadis tuan-tuan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bila angkat tangan baju, terbentang dia ada di sana. Hukum dalam Taurat sama dengan hukum yang diguna pakai oleh Islam pada hari ini, iaitu rejam dengan batu sampai mati. Nabi kata pasal apa tutup benda ni? Maka mereka ni depan Nabi takut. Alim-alim Yahudi ni depan Nabi mereka takut. Pasal apa mereka takut? Bukan pasal Nabi zalim, bukan pasal Nabi garang. Mereka takut pasal memang dalam Taurat, dalam Injil, dalam apa memang sebut pasal Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman ni. Mereka memang tahu kata Nabi Muhammad ni Nabi. Pasal itu mereka takut. Pasal itu mereka takut. Bila Nabi kata macam tu, dia takut. Kemudian dia beritahu dekat Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, sebenarnya hukum ni memang hukum dalam Taurat. Dia kata. Tetapi selama ni kami double standard. Maksudnya kami ada dua hukuman. Kalau yang berzina ini orang yang besar-besar, kami hukum dia ringan aja. Tapi kalau yang berzina ni rakyat yang marhain, kami rejam dia dengan batu. Maka timbul rasa tak puas hati di dalam masyarakat Yahudi ini. Maka kerana tu kami ni alim-alim Yahudi ni berbincang, maka kami ambil jalan tengah. Hang orang kaya ke, orang berpangkat ke, orang berpengaruh ke, orang berkuasa ke, hang orang marhain ke, orang rendah ke, orang biasa ke, apa ke, kita pukul rata. Satu hukuman aja. Apa dia? Lumuk muka dia dengan kekotoran, kemudian belarak satu kampung bagi malu. Satu kampung tahu kata ini orang telah berzina. Kami buat hukuman ini dengan tangan kami sendiri. Dia mengaku di depan Nabi. Nabi kata tak boleh. Kamu kalau betul-betul alim Taurat, kamu kena patuh ajaran Taurat. Maka turun dua-dua orang ni dan dua-dua direjam dengan batu sampai mati. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan boleh rujuk benda ni. Nabi SAW, dia bila timbul masalah di kalangan Yahudi, dia suruh amai Taurat baca. Kerana Taurat asal itu pun Allah juga buat turun. Kerana Injil asal itu pun Allah juga buat turun. Maka apa yang ada dalam Taurat, dalam Injil, mai daripada Allah Tuhan yang satu itulah juga. Maka Nabi SAW berani. Kerana Nabi tahu Allah Subhanahu Wa Taala punya hukum macam mana, manusia punya hukum macam mana. Nabi boleh buat beza. Baik. Kemudian dia kata firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman iftara 'ala Allahil kadhib min ba'di dzalik fa ulaika humuz zalimun." Maka barang siapa yang berbuat-buat atas Allah Taala akan dusta. Daripada kemudian yang demikian itu, bermula mereka itulah yang zalim sekalian dengan melampaui had kepada yang batal. Siapa yang dusta Allah? Dusta Allah maksud dia apa? Dia tahu Quran kata benda ni haram, dia pergi abang kata halal. Dia mendustakan Allah. Dia tahu dalam Quran kata benda ni boleh, dia pergi abang kata tak boleh. Maka orang-orang yang macam ni dianggap sebagai orang yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mendustakan Allah ini faulaika humuz zalimun. Depa ni zalim di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kata olehmu wahai Muhammad, benarlah Allah pada ini seperti sekalian yang dikhabarkan dengannya ini. Maka ikutlah olehmu akan agama Ibrahim yang aku, yakni Nabi SAW berada di atasnya. Hal keadaan cenderung kepada agama Islam. Nabi kata ikutlah agama Islam. Nabi Ibrahim juga membawa agama Islam. Ikutlah agama Islam, ini agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiada daya daripada kafir musyrikin pada satu perkara agamanya sekali, sama ada asal ataupun furu'. Ilmu sama ada tauhid ataupun fiqh. Dia kata ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini dia cukup cantik. Sama ada perkara asal, perkara basic ataupun perkara furu', perkara cabang. Kalau sekiranya itu daripada ilmu Allah, tentu cantik. Sama ada tauhid ataupun fiqh.
Dan turun, ni ayat yang berikut ni. Dan turun tak kala berkata Yahudi kepada orang Islam, pilih kami dahulu daripada kiblat kamu. Yahudi ni tak habis-habis. Yahudi ni tak habis-habis. Kalau Islam kata putih, mereka akan kata hitam. Kalau Islam kata boleh, mereka akan kata tak boleh. Ini Yahudi. Perangai dia kira nak bangkang. Apa juga yang Nabi Muhammad kata, mereka akan bangkang, mereka akan kata. Nabi kata A, mereka kata B. Nabi kata tinggi, mereka kata rendah. Ini perangai dia. Betul tak mau kira. Janji kita mau bangkang apa yang Nabi kata. Ini perangai Yahudi. Baik. Apabila turun ayat, Allah mengatakan Makkah itu rumah ibadat pertama di atas muka bumi. Ada mereka kata dah, bukan Makkah. Mereka kata tempat lain. Ini Yahudi. Firman Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Makkah. Bahawasanya mula-mula rumah, yakni rumah ibadat, yang dihantar tempat ibadah bagi manusia di atas muka bumi itu ialah rumah dengan Makkah, dia kata. Dinamakan dengan nama Bakkah kerana bahawasanya mematahkan tengkok orang yang sombong-sombong. Binasa akan dia oleh para malaikat, dia kata. Makkah itu Allah sebut Bakkah. Bakkah maksudnya patah tengkok. Maksud dia orang yang lawan Allah akhirnya binasa. Binasa dalam bentuk apa? Dalam bentuk dipatahkan tengkok mereka ini oleh malaikat Allah. Ini berlaku di dalam perang Badar. Perang Badar, perang pertama dalam Islam. Waktu berlaku perang Badar tu, malaikat turun mai doa ada di kiri dan di kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diapit oleh malaikat kiri kanan dia. Sehingga kan sahabat nampak, mata sahabat nampak. Dicatatkan benda ni di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila selesai perang, sahabat tanya Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami nampak ada dua orang berjubah putih di kiri kanan tuan semasa perang tengah duk sengit tadi ni. Siapa mereka ni? Nabi kata, itu malaikat yang Allah hantar untuk membantu aku. Malaikat duk ada kiri kanan Nabi. Sebahagian besar daripada orang yang mati di dalam perang Badar adalah akibat daripada dikepak tengkok oleh malaikat Allah Al-Muqarrabun. Ini tuan-tuan, benda ni dicatatkan di dalam Quran pun ada cerita tentang turun malaikat membantu Nabi, dan di dalam hadis lebih-lebih lagi mencerita dengan detail tentang kehadiran malaikat untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah namakan Makkah dalam Quran dengan nama Bakkah. Nama Makkah ni dinamakan Bakkah. Mekah ni dia ada banyak nama. Makkah juga dipanggil Ummul Qura. Makkah. Makkah juga dipanggil Al-Baitul Atiq. Makkah juga dipanggil Al-Baitul Haram. Ini nama-nama ni, semua ni membawa maksud Makkah. Dan semua ni ada yang dicatatkan di dalam hadis Nabi. Ada juga Nabi sebut Makkah ni dengan nama Al-Baladul Amin. Ada juga Nabi sebut Makkah ni dengan nama Al-Baladul Amin, negeri yang aman daripada sebarang kekacauan. Jadi semua ni menunjukkan nama Makkah. Dan Nabi SAW satu orang yang cukup sayang dengan Makkah ni, tuan-tuan. Makkah ni Nabi cukup sayang. Ada dalam hadis Nabi SAW bersumpah di depan sahabat ramai-ramai ni. Nabi sumpah. Nabi kata, wallahi innaka la khairu ardillah. Nabi kata, wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Nabi kata. Nabi bangkit berdiri di depan sahabat-sahabat semua di Mekah ni. Nabi kata ni, dan mengikut sebahagian ulama kata Nabi ucap benda ni pada hari pembukaan kota Makkah. Nabi kata, wallahi, Nabi kata demi Allah, innaka la khairu ardillah. Nabi kata sesungguhnya engkau wahai Makkah adalah sebaik-baik bumi Allah Subhanahu wa taala. Nabi bangkit berpidato di depan orang semua. Nabi kata, wa ahabbu ardillahi ilallah. Nabi kata, dan sesungguhnya engkau wahai Makkah adalah bumi yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata lagi, Nabi kata, walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu.
Nabi kata, kalau tidak kerana aku dikeluarkan daripada bumi ini. Nabi kata, kalau tidak kerana Allah suruh aku keluar daripada bumi Makkah ini dulu ni, masa hijrah dulu ni, ma kharajtu. Nabi kata, sekali-kali aku tidak akan tinggal bumi Makkah ini. Masa Nabi SAW mengerjakan haji wada' dia, haji yang penghabis Nabi buat, Nabi bangkit berkhutbah di Arafah. Nabi sebut, Nabi kata, ana Muhammad. Nabi kata, aku ni Muhammad Al-Makki. Nabi kata, aku Muhammad kelahiran Makkah. Nabi kata, tuan-tuan, Nabi cukup bangga dengan Makkah, bumi Makkah ni. Nabi cukup bangga. Maka dinamakan Makkah ini sebagai tanah haram. Kita kalau berkesempatan ada rezeki sampai di sana, sama ada buat haji ataupun buat umrah, jaga-jaga. Bila masuk saja sempadan bumi Makkah ni, masuk aja hati kita ni mau tunduk betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasti kita kena ingat, yang pertama, ini tanah haram. Yang kedua, kita kena ingat, ini bumi yang Allah paling sayang. Yang ketiga, kita kena ingat bahawa ini bumi Makkah ini bumi yang Nabi paling sayang. Kita kena ingat, kata Nabi pernah bersumpah, kalau tidak kerana Allah suruh aku keluar daripada Makkah ni, aku tak akan keluar daripada Makkah ini. Bertungkat paruh, apa dia kata, berpatah sayap bertungkat paruh. Maknanya Nabi kata, kalau tidak kerana Allah suruh keluar, orang buat apa ke aku pun, aku akan hadapi semua benda ni. Aku bertungkat paruh mempertahankan bumi tanah tumpah darah aku ni. Tuan-tuan tengok semangat yang ada dalam diri Nabi SAW begitu sekali. Bumi Makkah ni Allah pilih untuk diletakkan rumah dia, untuk diletakkan Baitullah, untuk diletakkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan, kita bukan sembah Kaabah ketua itu. Dah. Surah apa? Surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan lagi surah apa lagi? Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Dia kata, Tuhan kata falyabudu, maka hendaklah hampa semua sembah rabb hadzal bait, Tuhan rumah ini. Kita bukan sembah Kaabah seketul itu. Kaabah seketul itu simbol kepada perpaduan umat Islam. Pasal apa? Pasal sempena Allah jadikan Kaabah ini sebagai rumah ibadat yang pertama, maka dia dipilih untuk dijadikan simbol ibadat semua umat Islam di mana-mana duduk pun. Tapi Tuhan kata apa? Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah hampa semua sembah rabb, Tuhan, hadzal bait, rumah ini. Kita sembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita menghadap kiblat itu sembah Allah, bukan sembah Kaabah batu seketul itu. Kita sembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kepada rumah seketul itu. Baik, maka rumah seketul itu dia nak cerita kat kita di sini, bahawasanya mula-mula rumah tu, rumah Allah, Kaabah itu dihantar tempat ibadah bagi manusia pada dalam bumi itu ialah rumah di Makkah. Dinamakan dengan nama Bakkah kerana ambil sempena mematahkan tengkuk orang yang sombong-sombong. Binasa akan mereka itu oleh malaikat Allah dahulu daripada jadi Adam 2000 tahun, dan dihantarkan kemudian daripadanya Baitul Maqdis. Antara keduanya, yakni di antara Makkah dan Baitul Maqdis itu 40 tahun lamanya. Yang ni ada dalam hadis Bukhari dan Muslim, tuan-tuan. Ni kita baru baca saat ni, ada di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dia cerita bagaimana Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang juga tidak kurang hebatnya. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awal? Abu Dzar tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyu masjidin, mana satu masjid wudi'a awal yang mula-mula sekali Allah letak di atas muka bumi ini? Masjid, tempat sujud, rumah ibadat, mana yang mula sekali Allah letak di atas muka bumi ini? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata apa? Al-Masjidul Haram. Nabi kata
Rumah ibadat hak mula-mula Tuhan letak atas muka bumi ni ialah Al-Masjidul Haram, Kaabah di Makkah. Itu yang mula-mula sekali. Kemudian Abu Dzar tanya Nabi, lepas itu apa? Nabi kata Al-Masjidul Aqsa di Baitul Maqdis. Beza antara dua tu berapa lama? Nabi kata 40 sana, 40 tahun. Beza antara mula-mula diletak batu asas pembinaan Kaabah tu dengan Masjidil Aqsa yang menjadi isu perebutan antara Islam dengan Yahudi ini, beza dia 40 tahun. Benda ni diterangkan dengan jelas di dalam hadis Nabi SAW. Baik, seperti pada hadis dia beritahu dah. Seperti pada hadis Sahihain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dipanggil Sahihain. Dan pada hadis awal barang yang zahir atas muka ayat ketika jadi langit bumi itu buih putih, maka dibina bumi daripada bawahnya. Yang ni tak tahu sumber daripada mana. Firman Allah, mubarakan wa hudan lil alamin, yang empunya berkat, yang ni Makkah ni. Makkah ni dilimpahi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghidayah bagi segala alam. Makkah ni menjadi hidayah petunjuk bagi manusia seluruh alam kerana ia menjadi kiblat bagi mereka itu. Tuan-tuan bayang, satu dunia duduk di mana pun semayang menghadap ke Kaabah. Satu dunia semayang menghadap ke Kaabah. Firman Allah, fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim. Ini pula cerita dia. Maka pada Makkah itu ada beberapa ayat, yakni ada beberapa tanda kenyataan atas fadilat dan hormat. Makkah ni ada banyak fadilat, banyak kelebihan dan banyak kehormatan dia. Setengah daripada keistimewaan Makkah itu ialah adanya makam Ibrahim. Adanya makam Ibrahim. Kan? Dulu satu masa dulu ada satu ustaz, dia tak pernah pergi Mekah. Tapi dia duk baca cerita pasal-pasal apa nama cerita Makkah apa semua. Satu orang saya tanya dia, ustaz, makam Ibrahim tu apa ustaz? Dia kata kubur Nabi Ibrahim. Dapat kata kadang-kadang celau juga, kita tak tahu. Kita nak pergi jawab kata macam tahu. Kan makam Ibrahim ni apa ustaz? Dia kata makam kira kubur ni, kubur Nabi Ibrahim. Kubur Nabi Ibrahim duduk tepi Kaabah lah ustaz. Dia kata duduk sebelah tepi tu. Makam ni daripada perkataan qama. Qama maksudnya berdiri. Makam maksudnya tempat berdiri. Makam Ibrahim ni maksudnya tempat batu tu, tempat Nabi Ibrahim pijak berdiri semasa dia membina Kaabah dulu. Kesan tapak kaki Nabi Ibrahim itu dipanggil makam Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim, bukan kubur Nabi Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim. Letak di tepi Kaabah tu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayangkan, bukan kerajaan Saudi, bukan Al-Malik Faisal dulu, bukan Al-Malik Fahad dulu, bukan. Allah suruh letak di situ. Allah suruh letak, Allah sebut wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Allah sebut dalam Quran. Dan jadikanlah tempat berdiri Nabi Ibrahim itu di belakang dia tempat semayang kamu. Kita bila pergi sana, sampai kita tawaf Kaabah 1, 2, 3, 7 pusingan, pergi arah belakang tempat yang kata makam Ibrahim tu, pergi duduk belah belakang dia, semayang di situ. Sembahyang di tepi makam Ibrahim itu perintah Allah dalam Quran. Tuan-tuan, dalam 30 juzuk Quran tu, Tuhan tak lupa sebut benda ni, mana benda ni cukup hebat. Pasal apa? Pasal Tuhan nak bagi tahu tu sejarah pembinaan rumah ibadat pertama bagi orang Islam. Tuan-tuan, tu sebab kita kalau pergi Mekah, sama pergi buat haji ke, pergi buat umrah ke, kalau kita boleh pergi dengan satu orang yang boleh guide kita, yang boleh cerita satu-satu according to Quran dan hadis Nabi, tuan-tuan, kita balik ini berasa berbaloi kita pergi. Kita tak mau pergi lagu macam hari ni ada duit pergi, lepas tu tak ketahuanan apa, kita tak mau macam tu. Sampai di sana dah, lepas tu duduk jadi kelam kabut lagi apa semua. SMS mai dekat ustaz di Malaysia ni duk tanya, ni ustaz, isteri saya ni datang bulan ni macam mana ni, kami sedang melalui kawasan miqat, bolehkah dia nak niat ihram?
Sampai benda tu duk keliru lagi. Duk ada di miqat dah. Duk ada di miqat tu duk ya dia ni macam mana ni ya? Boleh kan niat ihram ni dia ni dalam keadaan haid, dia dalam keadaan datang bulan, bolehkah dia niat dia nak niat ihram di miqat ni sampai macam tu punya blurnya. Tak mau macam tu. Nak niat ihram ni tak disyaratkan dalam keadaan suci. Yang mesti dalam keadaan suci ni tawaf saja. Lain daripada tu tak disyaratkan suci. Sebila masuk miqat niatlah, niat ihram tak ada masalah. Tapi benda tu pun dia boleh jadi kalut tuan-tuan. Maknanya apa? Kita tak cover maklumat tentang benda ni. Jadi itu sebab kalau nak pi, biar ada satu orang yang boleh guide kita, yang dia boleh explain every single benda yang ada di sana. Dia boleh explain dekat kita. Cakap pasal miqat, dia boleh terang miqat ni apa, yang kata Tan'im, yang kata Ji'irana, yang kata apa ni Zulhulaifah, yang kata Bir Ali, yang kata apa ni Bir Ali ni miqat, pasal apa dia jadi miqat. Nak cerita tu, nak kena tahu. Bila kita tahu tu, kita balik main ni, kita rasa menyawa lepas. Legah rasa pi kali ni. Kita clear benda ni. Kita berjalan daripada Mekah nak berjalan pergi, kita tahu tang ni dulu ada hadis cerita pasal apa, tang ni cerita pasal apa, tang ni cerita pasal apa, sampai di sini apa, lalu kawasan ini bagi tahu ni kita sedang melalui kawasan apa, dulu ada hadis cerita macam ni. Semua ni based on hadis Nabi. Rasa lega kita ni, berasa puas. Balik main ni kecintaan kita untuk nak pi pula tu tak tahu nak apa. Kecintaan kita untuk nak pergi pula tu tak tahu nak apa. Dan kita sampai di Mina tu, apa nama tempat melontak daripada Jamratul Ula, Wusta, Aqabah, apa semua, naik pergi ke atas sikit lagi ada satu masjid, apa bumbung pun tak ada lah ni. Kita kalau kita tahu apa cerita, sonok. Pasal apa? Pasal dia memantapkan iman kita kepada Allah. Bila sampai ni ada orang bagi tahu kat kita ni, masjid ni di sinilah turunnya ayat apa dulu. Dia banyak tu dia bagi tahu pun cukup dah. Kita dia angry. Dia angry masuk dalam hati kita ni. Kita rasa ni yang aku duduk dengar di masjid selama ni, tang ni rupanya berlaku benda ni. Dia angry tuan-tuan, dia pahat masuk dalam hati kita ni. Dia pahat tu kita jadi kuat. Dia mau macam tu. Inilah kelebihan Makkah Madinah ni. Bumi Rasulullah yang menyimpan 1001 cerita yang ada di sana. Ini jejak Rasul tahun ni TV3 buat cerita pasal Makkah Madinah. Jangan terlepas tengok benda ni. Dan dia cerita pasal Makkah Madinah. Kita nak tengok ni. Pasal inilah dua tempat yang paling penting untuk kita tahu semua benda. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata Makkah itu beberapa ayat tanda kenyataan atas fadilat dan hormat dia. Setengah daripada kehormatan Makkah ni dia ada makam Ibrahim, iaitu batu yang berdiri Ibrahim di atasnya ketika membina Baitullah. Itu dia. Batu yang kata makam Ibrahim, Nabi Ibrahim berdiri, dia pijak atas tu masa dia bina Baitullah tu dulu. Atas tuan-tuan, atas makam Ibrahim ni dia duduk berdempet dengan Kaabah tu. Atas dia. Zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, batu tu diarahkan oleh Sayyidina Umar. Zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar arahkan batu tu dibawa jauh daripada dinding Kaabah. Dibawa ke arah timur. Tu hak duk lah ni tu arah timur. Dibawa ke arah timur daripada Kaabah tu. Alasan Umar Al-Khattab apa dia? Dia kata nak memudahkan orang tawaf Kaabah. Sejak batu tu dia pergi rapat dengan dinding Kaabah, orang akan semayang immediately selepas batu tu. Kacau orang nak tawaf. Maka dia genjak pergi ke tempat lah ni. Umar yang genjak benda tu. Dia genjak pergi ke situ pun sampai hari ni masih lagi. Sebab orang ramai. Masih lagi bila tawaf sampai tahun tu dia jadi bottleneck. Dia jadi bottleneck macam orang nak elak orang duduk semayang belakang makam Ibrahim tu. Tuan-tuan bayangkan kalau tidak diubah oleh Sayyidina Umar, habis. Tawaf jadi ganggu habis. Maka Umar ubah itu tidak salah. Dia masih lagi mengekalkan perintah Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kamu jadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyang kamu. Supaya hari ini belakang makam Ibrahim itu tempat sembahyang orang-orang yang buat tawaf, dia buat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim itu.
Kalau kita tak dapat tahun tu, kita sembahyang talim tidak salah, tetapi kurang fadilatnya. Pasal apa? Pasal kita tidak menepati apa yang disebut oleh Allah di dalam ayat ni. Baik. Dia kata, maka berbekas dua tapaknya pada batu itu. Dia Nabi Ibrahim duduk berdiri di atas itu tu, masa bina Kaabah, lekat tapak kaki dia. Dan kekal ia hingga sekarang ini. Itu tanda kekuasaan Allah. Serta panjang, yakni lama masanya, dan berganti-ganti tangan, yakni khadam yang menjaga dia. Orang yang memerintah Makkah ni dipanggil Khadim Al-Haramain. Dia panggil khadam Allah yang menjaga kesucian, amanah, menjaga bumi Makkah ini. Dan setengahnya, yakni setengah daripada fadilatnya juga ialah mengganda-ganda kebajikan padanya. Yang kata Makkah ni kebajikan digandakan pada dia. Semayang di Makkah 100,000 pahala. Paling tinggi pahala orang yang semayang di dalam Masjidil Haram di Makkah. Paling tinggi pahala dia. Maka amat rugilah orang yang berkesempatan, yang diberikan kesempatan oleh Allah sampai di Makkah, lepas tu duduk tidur mereka atas hotel, tak turun semayang, ramai hak kaki macam ni. Dia pasal apa? Pasal dia pergi buat umrah tiap-tiap tahun ni kerana pergi nak confess dosa. Jadi dia tak kira Makkah ni istimewa dia apa, fadilat dia apa, dia tak kira. Dia kira dia ada duit. Duit tu pun dia cari dengan cara halal, cara haram, cara subhat, semua dia duit. Jadi bila ujung tahun dia nanti pergi Makkah. Bila sampai sana dia buat umrah, dia lagu duduk teriak dekat bucu Hajarul Aswad tu, dekat Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah tu, dekat Multazam tu, dia nanti duduk teriak-teriak minta ampun, minta halal balik hak haram-haram dia makan. Ada orang macam ni ada. Orang macam ni ada. Dia ingat apa? Dia ingat apa agama ni? Boleh lagu buat dosa ujung tahun pergi clear, buat dosa ujung tahun pergi clear. Dia ingat apa ni? Ini kita bukan kira bidik cepuh. Boleh duk tarik, boleh duk tolak, boleh. Bukan macam tu. Kita disuruh straight forward, buat bagi elok daripada awal. Dalam duk jaga buat elok tu, kalau berlaku kesilapan, Mekah itu tempat kita minta ampun. Bukan kita buatlah haram halal terzakira, esok kita pergi minta ampun. Bukan lagu tu. Itu salah konsep. Kita tak boleh macam tu, salah tu. Jangan macam tu. Baik, so dia bagi tahu di sini, dan setengah daripada fadilatnya ialah mengganda-gandakan kebajikan padanya. Di Mekah ni Allah ganda pahala pada kita. Kita semayang ganda pahala, kita sedekah ganda pahala. Buat baik di Mekah ni diganda pahala. Maka itu sebab bila dah sampai di Mekah, banyakkan masa duduk dalam masjid baca Quran. Banyakkan masa. Bukanlah sampai tak keluar daripada masjid tu. Banyakkan masa kita dalam masjid, lepas semayang apa semua, ambil Quran baca. Ambil Quran baca. Banyakkan pahala kita, yang pahala tu digandakan lagi banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka balasnya suatu amalan baik itu 100,000. Jadi ini hadis Nabi. Ini hadis Nabi. Dan burung tiada terbang atas Baitullah melainkan manakala ia sakit. Ini wallah alam, saya tak jumpa hadis yang terang lagi. Dia kata burung ni dia tak akan terbang bypass di atas Kaabah tu. Kalau ada, dia kata itu burung yang sakit. Dia kata wallahu alam. Ini kena tanya doktor veterina yang mungkin boleh tahu. Wallahu alam, mungkin betul tak betul, wallah. Saya tak jumpa yang kukuhnya, tak jumpa lagi. Firman Allah, wa man dakhalahu kana aminah. Dan barang siapa masuknya, yakni masuk ke Mekah, nescaya ada ia aman di sana. Ini janji Tuhan dalam Quran. Masuk Mekah, kana aminah, Tuhan bagi keamanan. Itu sebab ada hadis Nabi SAW larang sebarang bentuk senjata tidak boleh dibawa ke bumi Makkah. Tak boleh, Nabi kata. Pasal apa? Pasal tak mau pergi jadi benda terelok di sana, dia kata. Maka tiada datang atasnya dengan bunuh ataupun zalim ataupun lain daripada yang demikian itu. Wallahu. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk ayat cerita tentang kefarduan ibadat haji ini. Walillahi 'alan nas hajjul bait. Walillahi 'alan nasi hajjul bait
Maksudnya, dan bagi Allah Ta'ala atas manusia itu haji ke Baitullah adalah wajib. Dia kata. Ayat yang akan datang ni dia akan menceritakan tentang kefarduan ibadat haji. Kemudian apa syarat-syarat dia. Kemudian dia akan main pula dalam ayat tu, dia akan main ayat yang popular yang orang selalu baca dalam semayang, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita nak tengok apa maksud ayat tu sebenarnya. Wallahu. Tadi kita langkah ada satu benda, cerita yang saya gazet pada bulan lepas. Bulan lepas saya gazet kata orang Yahudi bila jumpa Nabi, dia tanya Nabi 5 soalan. 5 soalan termasuk soalan kelima itu soalan cepu mas. Kita abang pada bulan lepas. Jadi yang tu pun dia satu hadis panjang. Saya langkah tadi, baca panjang yang tu. Jadi cerita dia secara ringkas kita kata apa? Yang tadi ni, apabila Yahudi mai jumpa Nabi Muhammad, dia kata betul ke hang ikut agama Nabi Ibrahim? Kalau betul ikut agama Nabi Ibrahim, dia kata Nabi Ibrahim tak makan daging unta dan tak makan susu unta. Dia kata, jadi betul ke hang ni ikut agama Nabi Ibrahim? Di situ sebab dia ada hadis panjang cerita pasal itu. Jadi Yahudi ni sebenarnya dia mai jumpa Nabi, salah satu soalan dia tanya pasal Nabi Ibrahim makan daging unta, tak makan daging unta ni. Dia ada lagi 4 soalan lain. Di antaranya yang pertama, dia tanya Nabi Muhammad. Dia tanya tentang tanda-tanda kenabian. Saya baca ringkas hadis tu. Dia kata, akhbirna an alamatin Nabi. Dia kata, ceritakan kepada kami tentang alamat satu orang itu menjadi Nabi. Nabi jawab, Nabi kata, tanamu ainahu wala yanamu qalbuh. Nabi kata, Nabi siapa dilantik oleh Allah menjadi Nabi, mata pejam, hati dia tak pejam. Yang kata Nabi ini, walaupun mata dia lena, nampak mata tidur, tetapi hati dia tak tidur. Itu Nabi. Jadi kita ni kalau duduk dengar kuliah lagu duduk pejam tu bukan Nabi lah. Maknanya dia pejam tu dia semua sekali lah. Dengan mata, dengan hati, dengan apa habis semua sekali. Lena. Okay? Kalau Nabi dah mata pejam, hati jalan. Itu satu. Kemudian pula Yahudi tanya Nabi, kaifa tu'anitul mar'ah wa kaifa tuzkir. Dia bertanya Nabi, dia kata, Muhammad, kalau betul kamu Nabi, kamu jawab soalan ni. Dia kata, macam mana boleh jadi anak laki-laki atau anak perempuan? Bila suami isteri bersama, benih itu menghasilkan anak laki-laki ataupun anak perempuan. Macam mana boleh jadi? Dia bertanya. Nabi jawab, Nabi kata, yaltaqil ma'ani. Nabi kata, apabila 2 air berjumpa, air mani laki-laki dengan air mani perempuan berjumpa, fa idza ala ma'ur rajul ma'al mar'ah azkara. Nabi kata, apabila air mani laki-laki mendominasi hak perempuan, jadi anak laki-laki. Nabi kata, wa idza ala ma'ul mar'ah anaka. Tapi apabila air perempuan mendominasi, dia dominan, dia lebih kuat daripada hak benih laki-laki, jadi anak perempuan. Jadi kita tengok keluarga kita, laki-laki ramai ke perempuan ramai? Kalau laki-laki ramai, makna kita pengamal tongkat ali. Kan? Pasal apa? Pasal benih laki-laki itu lebih kuat daripada benih perempuan. Maka jadi anak laki-laki. Nabi jawab macam tu. Yahudi ini tiap-tiap soalan dia, tiap-tiap Nabi jawab, dia kata apa? Dia kata betul. Pasal benda tu ada tulis di dalam Taurat. Jadi mereka tahu dah. Mereka cek nak tanya benda ini, kalau boleh jawab, mana hang memang Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi menerima wahyu daripada Allah. Soalan ketiga, mereka tanya. Mereka kata, akhbirna ma harrama Israel ala nafsi. Mereka kata, apa benda yang Nabi Yaqub haramkan ke atas diri dia. Ini tadi ni. Nabi kata, kana yashtaki irqan nasa. Nabi kata adalah Nabi Yaqub itu dia kena penyakit tu. Penyakit yang kita sebut tadi, pasut tadi ni.
falam yajid syai'an yulaimu illa albanal ibil faharrama luhumaha. Ini hadis. Yang tadi kita kata ada riwayat lain, yang ni hadis dia. Nabi jawab dekat orang Yahudi ni, dia kata Nabi Ibrahim dulu kena penyakit air qannasa. Dia macam-macam ubat dia pergi cari, tak mau baik. Sehinggalah satu hari dia minum susu ibil, susu unta. Maka dengan kehendak Allah lega penyakit dia. Maka Nabi Yaqub mengharamkan unta dan susu dia. Dia tak mau makan binatang ni. Pasal binatang ni telah menjadi sebab kepada sembuh dia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian depa kata dekat Nabi Muhammad, depa kata sadaqta, betul. Apa yang hang jawab ni betul. Depa tanya lagi soalan yang keempat. Depa kata akhbirna ma hadzal ra'd. Akhbirna ma hadzal ra'd. Bagi tahu dekat kami, Zat, guruh ni apa benda? Guruh, ada bunyi beram. Guruh ni apa? Dia bertanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jawab, Nabi kata malakun min malaikatillahi azza wa jalla muwakkalun bis sahab biyadihi aw fi yadayhi mihzaqun min nar yafjuru bihi sahab yasuquhu haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Nabi kata guruh tu adalah malaikat Allah yang Allah tugaskan dia dengan pegang satu tungkat, dia halau awan-awan. Ini jawapan agama, tuan-tuan. Yang duk jadi guruh, yang duk jadi apa tu, jawapan dalam hadisnya macam ni. Nabi kata malaikat yang Allah bagi dia pegang satu tungkat, dia kerja duk halau awan, as-sahab ni, awan-awan ni. Dia halau pi ke tempat yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tempat mana nak jadi hujan, itu tempat Allah nak hujan turun. Maka malaikat ni duk halau tu, dia kata. Yahudi tak puas hati. Dia tanya dia, fama hadha saut allazi yusma? Dia kata tu suara guruh tu apa benda? Dia kata. Dia tanya tentang guruh tu, suara tu. Kalau malaikat bawa tungkat duk halau awan, apa kena mengena dengan ar-ra'du, dengan guruh? Dan yang suara kita duk dengar brum guruh tu, itu suara apa? Qala sautu. Nabi kata suara malaikat tu lah. Suara malaikat tu lah. Bila guruh bunyi, itu suara malaikat. Dia nak menghalau awan. Dia kata, wallahu a'lam, tuan-tuan. Kan sama ada penjelasan daripada sudut saintifik. Dia kata awan-awan ni duk carry apa nama proses apa itu, dia apa, luap, pemeluapan, evaporation apa dia panggil, dia evaporate, benda tu naik pergi, dia himpun, dia duk carry, dia duk bergerak, dia belaga sama-sama awan, belaga tu bunyi guruh, dan kilat itu cahaya akibat pelanggaran apa semua, dan turunnya hujan. Wallahu a'lam. Apa kaitan dengan hadis yang Nabi kata malaikat ditugaskan dengan tungkat dia daripada api. Tungkat dia tu wa fi yadayhi mihzaqun min nar. Tungkat api tu dia duk halau, suara dia duk halau tu guruh. Dia kata tungkat api tu kalau dia pukul, dia keluar kilat. Dia kata wallahu a'lam. Dia kata. Kemudian bila kata macam tu, Yahudi kata sadaqah, betul. Macam dalam kitab mereka pun kata macam tu juga. Kemudian dia kata innama baqiyat wahidah. Dia kata okey, 4 soalan nampak berjaya dengan cemerlang. Lalu dia kata innama baqiyat wahidah. Baqi tinggal satu soalan lagi, dia kata. Macam who want to be a millionaire punya cara bunyi tu kan. Ada satu lagi yang ni kira cepuman. Wahia allati nutabi'uka in akhbartana biha. Yang ni dia kata kalau hang jawab betul, kami ikut hang. Soalan yang kelima ini soalan cepu mah. Kalau soalan ni Muhammad hang jawab betul, kami masuk Islam, kami ikut hang. Innahu laisa min nabiyyin illa lahu malakun ya'tihi bil khabari fa akhbirna man sahibuk. Dia berkata, wahai Muhammad, dia berkata tidak ada nabi
yang Tuhan hantar mai ke dunia ni, melainkan akan ada satu malaikat dengan Nabi itu yang akan menyampaikan khabar berita kepada Nabi. Dia kata nama kata Nabi akan ada satu malaikat turun mai wahyu, mai duk bagi tahu macam-macam dekat dia. Dia bertanya Nabi Muhammad, fa akhbirna, tolong bagi tahu dekat kami, man sahibuk, kalau betul hang Nabi, siapa dia malaikat yang duk ada sama dengan hang ni, yang duk bagi tahu macam-macam cerita dekat hang ni, cerita syurga, cerita neraka, cerita Nabi dulu, cerita apa, siapa dia malaikat yang duk mai bagi tahu dekat hang ni, siapa nama malaikat tu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Jibril alaihi salam. Cemerlang 20,000 kan? Nabi jawab Jibril alaihi salam. Nabi kata malaikat yang duk ada sama dengan aku, duk bagi tahu semua benda dekat aku, wahyu-wahyu yang duk turun mai aku duk baca ni semua ialah Jibril alaihi salam. Bila Yahudi dengar macam tu, depa kata Jibril, depa kata Jibril zaka yanzilu bil harb wal qital wal azab aduuna. Depa kata Jibril yang duk kawan hang ni Jibril. Hang tahu tak depa kata Jibril ni siapa? Depa nak abang kat Nabi pula. Hang tahu tak Jibril ni siapa? Dia kata Jibril ni yanzilu bil harbi. Dia ni lah duk mai berita suruh perang, wal qital, suruh jadi pertempuran, wal azab, yang turun mai bagi turun mai azab, aduuna. Kalau Jibril dia musuh kami, dia kata. Ulang. Itu semua jawapan tak mau ikut lah, tak mau nak beriman dengan Nabi. Tuan-tuan Yahudi, tuan-tuan Yahudi dia tak lah. Kok mana pun lah dia tak akan ikut. Dia tahu tentang Jibril ni, dia tahu Nabi akan bagi jawapan Jibril, tapi dia nak jadikan itu excuse sebagai satu escapism, cara dia nak escape daripada beriman dengan Nabi. So dia kata dekat Nabi apa? Oh Jibril, haduk bagi tahu semua-semua ni kat hang Jibril. Hang tahu tak dia siapa? Dia ni lah yang bertanggungjawab duk jadi perang atas muka bumi ni. Dia ni lah yang kata Jibril ni. Dia kata apa? Lau qulta Mikail allazi yanzilu birrahmah wan nabat wal qat lakana. Dia kata kalaulah tadi hang jawab kata malaikat haduk mai habang apa-apa kat hang ni malaikat Mikail. Mikail malaikat yang menurunkan rahmat, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang menurunkan hujan atas perintah Allah, lakana. Kalau hang abang Mikail tadi kami ikut hang. Tapi hang jawab Jibril, sorry, tak boleh ikut. Hadisnya begitu. Dan ni yang kata Yahudi, sampai bila pun mereka macam tu. Sampai bila pun mereka macam tu. Melainkan di kalangan mereka yang terpilih untuk mendapat hidayah Allah. Ada Yahudi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi majoriti macam yang kita duk baca dalam Quran dan dalam hadis ni. Maka jawapan Nabi kepada 5 soalan itu cemerlang. Cuma Yahudi saja purposely tolak jawapan yang kelima tu sebagai nak dijadikan alasan untuk tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, inilah seronok kita bila kita cuba untuk nak memahami agama kita. Banyak maklumat tu ada dalam Quran, banyak maklumat tu ada dalam hadis ni. Maka amat rugilah orang-orang yang tak berasa nak belajar benda-benda ni. Dan beruntunglah kita yang Allah gerak hati untuk nak mai belajar ni. Cuma selebihnya kita kena banyak berdoa kepada Allah supaya Allah kekalkan kita di atas jalan hidayah dia, supaya kita tak terbabas selepas kita diberi iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silakan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.